السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jamaah yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam membicarakan ilmu akidah, di mana kita akan membicarakan kitab Aqidatul Awam. Maka sebelum ini telah kita sebutkan bahawasanya ulama ahli sunnah wal jamaah apabila membicarakan sifat 20 ataupun sifat 13, kita mendapati di sana mereka ini ada sebahagian yang mengatakan wajib untuk mempelajari sifat 20. Ada yang kata wajib untuk mempelajari hanya 13 sifat sahaja. Maka sebelum ini telah kita sebutkan bahawasanya ulama yang berbeza dalam masalah ini, yang mengatakan 13 itu para ulama mutaqaddimin, iaitu generasi awal ini, mereka tidak memasukkan sifat manawiyah sebagai sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui. Mereka tidak memasukkan, kerana bagi mereka yang berpegang dengan pendapat yang mengatakan 13 sifat itu wajib, bukannya 20, maka bagi mereka yang kata sifat 13 itu wajib, kerana mereka ini mengatakan dengan seseorang Muslim itu dia meyakini 7 sifat ma'ani, maka secara pasti juga dia meyakini sifat ma'nawiyah. Maknanya yang 13 sifat itu, dia ada sifat nafsiyah, dia ada sifat salbiyah, dia ada sifat ma'ani dan ada sifat ma'nawiyah. Maka ini bagi 20 sifat. Adapun yang 13 sifat, maka mereka ini sampai sifat ma'ani. Maknanya sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7. Maka 6 campur 7 jadi 13. Maka mereka kata hanya wajib mengetahui 13 sifat. Tetapi bukan bermakna mereka menafikan 7 sifat ma'nawiyah tadi. 7 ma'nawiyah ini bagi mereka yang berpegang dengan pendapat yang kata wajib mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah. Maka yang baki 7 sifat itu adalah sifat ma'nawiyah. Maka yang kata 13 sahaja wajib untuk diketahui, mereka tak menafikan sifat ma'nawiyah. Tetapi mereka kata dengan seseorang itu meyakini sifat ma'ani, maka secara pasti juga dia akan meyakini sifat ma'nawiyah. Maka sifat nafsiyah ini iaitu sifat yang tidak masuk akal sekiranya adanya zat tanpa sifat tersebut, iaitu sifat wujud. Dan ada sebahagian ulama yang lain yang memberi takrifan sifat nafsiyah selain daripada yang kita sebutkan. Tapi yang kita sebutkan sifat nafsiyah iaitu sifat yang tidak masuk akal, adanya zat tanpa sifat tersebut. Maka sifat nafsiyah ini hanya 1 sahaja. Adapun sifat salbiyah iaitu sifat-sifat yang menunjukkan penafian terhadap sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Maka ini ada 5.
iaitu qidam, baqa, qiyamuhu bi nafsihi, mukhalafatu lil hawadith dan wahdaniyah. Kemudian tiga sifat ma'ani. Yang ketiga sifat ma'ani iaitu sifat-sifat. Ini sebahagian ulama mengatakan sifat ma'ani adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sekiranya Allah taala membuka hijab akan makhluknya, maka kita akan boleh melihat sifat tersebut. Iaitu sifat ma'ani ni ada 7: qudrah, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. Manakala sifat ma'nawiyah yang ada kaunuhu, itu kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, aliman, kita dah sebutkan aliman, mutakalliman, itu bagi 20 sifat. Maka kita bagi contoh. Bila kita kata tadi seseorang yang meyakini 13 sifat, yang mana ada sifat ma'ni, apabila seseorang itu meyakini sifat ma'ni bagi Allah, maka secara tak langsung dia juga akan meyakini sifat manawiyah. Kerana sifat manawiyah ini adalah sifat yang mulazimah dari sifat-sifat ma'ni. Apa maknanya? Contoh, bila kita kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ma'ni, contohnya Allah taala bersifat dengan qudrah, dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iradah, yakni sifat ma'ani, maka yang kaunuhu, contohnya kaunuhu aliman. Artinya apa kaunuhu aliman? Maknanya kaunuhu aliman ini keadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maka ini diketahui daripada sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani itu adalah Allah taala itu sifatnya ilmu. Maka kaunuhu aliman ini diketahui daripada sifat ilmu. Yang kita nak sebutkan tadi, bukan maknanya ulama yang mengatakan 13 sifat yang wajib itu mereka menafikan sifat ma'nawiyah. Tidak. Tetapi dengan seseorang itu mempelajari sifat ma'ani, maka secara tak langsung mereka juga secara pasti meyakini 7 sifat bagi ma'nawiyah. Jelas dalam isu ini. Adapun Mu'tazilah, mereka ini satu golongan yang menafikan sifat yang kita sebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala, terutamanya sifat kalam. Mereka begitu menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi perdebatan yang panjang di antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Mu'tazilah dalam isu kalam. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab Aqidatul Awam ini, ulama biasanya mereka ini menyebutkan 7 sifat ma'ani terlebih dahulu, baru disebut sifat ma'nawiyah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Mazuqi menyebutkan sifat ma'nawiyah terlebih dahulu sebelum sifat ma'ani. Maka kita akan sambung. Sifat yang seterusnya adalah sifat qudrah. Qudrah ini artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kuasa yang sempurna. Maka dengan sifat qudrah ini Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluk dari tiada kepada ada. Dengan sifat qudrah juga Allah Subhanahu wa taala meniadakan makhluk daripada ada kepada tiada. Adapun dalil naqli tentang sifat qudrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Adapun dalil akli tentang sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala, ini dalil akal. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat qudrat, maka dia lemah. Yang mana lemah ini sifat yang mustahil untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang lemah maka tak layak baginya ketuhanan. Dan seandainya Allah taala itu lemah, nescaya alam semesta ini tidak ada. Tapi secara hakikatnya alam semesta ini ada. Maka terbuktilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qudrat. Yang ni kita kata,
kalau Tuhan itu tak bersifat dengan kudrat, maka nescaya Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Yang mana lemah ini sifat yang tidak layak baginya ketuhanan. Kerana bila kita sebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan ketuhanan, ketuhanan ini maknanya zat yang berkuasa mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya Allah Ta'ala itu lemah, nescaya alam ini tidak ada. Tapi secara hakikatnya alam ini ada. Maka ternafilah ataupun terbuktilah bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bersifat dengan kudrat. Dan di sini bila kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkuasa ke atas segala sesuatu, sesuatu yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang harus pada akal, bukan perkara yang mustahil dan bukan juga pada perkara yang wajib pada akal. Dan ini telah kita sebutkan pada perbahasan yang lalu, yakni benda yang Allah Ta'ala ciptakan itu pada perkara yang harus, yakni harus bagi akal untuk menerima akan adanya, dan harus bagi akal untuk menerima akan tiadanya. Maknanya kudrat Allah Ta'ala itu tidak bertakluk dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil pada akal ini seperti iaitu wujudnya sekutu bagi Allah, maka ini perkara yang mustahil pada akal. Maka bila kita kata kudrat Allah Ta'ala itu hanya bertakluk dengan pada perkara yang harus, bukan pada perkara yang mustahil. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seterusnya adalah iradah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ataupun menentukan makhluk dengan sebahagian sifat, bukan dengan sebahagian sifat yang lain. Ini iradah. Artinya Allah Ta'ala itulah yang mengkhususkan ataupun menentukan kepada makhluk dengan sebahagian sifat, bukan dengan sebahagian sifat yang lain. Contohnya apa? Kita ni, sifat yang ada pada kita sekarang ini, contoh warna yang ada pada kita, ketinggian yang ada pada kita, maka itu dengan ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala yang menentukan kepada makhluk ini dengan sebahagian sifat. Maknanya dengan sifat yang ada sekarang ini, bukan dengan sifat yang lain. Contohnya apa? Warna kita yang ada sekarang ini, bukan dengan warna yang lain. Itu kerana iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala yang menentukan diri kita. Maka kerana itulah kalau kita belajar sifat 20 ni, benda-benda yang pelik kita tak tanyalah kepada orang, mu ni kenapa pendek sangat? Kita jangan tanya, itu bukan kita punya kerja, itu iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni ada benda yang kita boleh ikhtiar dan ada benda yang kita tak boleh ikhtiar. Pendek dengan panjang ni bukan benda yang kita boleh ikhtiar. Kalau boleh makan vitamin, saya pun nak tambah panjang sikit, jadi model kan. Tak begitu. Contoh ini kerana kita kata itu adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni ada benda yang kita boleh ikhtiar dan ada benda yang kita tidak boleh ikhtiar. Kemudian Allah Ta'ala juga yang menentukan dengan waktu yang tertentu, bukan dengan waktu-waktu yang lain. Maknanya apa? Maknanya kita ini diciptakan di waktu ini, yakni pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada zaman Nabi Adam ataupun zaman Nabi Musa. Maka itu berlaku dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala yang menentukan kita dengan waktu ini, bukan dengan waktu-waktu yang lain. Semua perkara yang telah Allah Ta'ala khususkan ataupun yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk berlakunya, yakni pada azali lagi Allah Ta'ala telah tentukan, maka kesemua ini pasti akan terjadi sesuai dengan sifat-sifat dan waktu yang telah dikhususkan ataupun yang telah ditentukan tersebut
tanpa ia berubah. Maka ini dalam akidah kita wajib meyakini yang kita berada pada waktu ini dan kita yang berada dengan sifat-sifat ini, maka pada azali lagi Allah Ta'ala telah tentukan dan ia akan berlaku tanpa ia berubah, yakni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berubah. Cuma yang di sini apabila kita belajar tentang iradah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya guru akan sebut tentang qada mu'allaq dan qada mubram. Qada mu'allaq dan qada mubram ini bukan bermakna takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu boleh berubah. Tidak. Bukan maknanya doa boleh mengubah takdir, solat hajat itu boleh mengubah takdir. Tidak. Bukan bermaknanya takdir itu boleh berubah. Cumanya di Lauh Mahfuz ini ditulis dengan bentuk qada mu'allaq dan qada mubram. Contoh, kalau ditulis seseorang itu anaknya 4 orang, ini qada mubram, ditulis di Lauh Mahfuz. Tetapi di Lauh Mahfuz ini ditulis juga dengan qada mu'allaq, yakni tergantung. Contohnya apa? Jika seseorang hamba itu dia melakukan doa, maka umurnya jadi 100 tahun. Kalau seseorang hamba itu tidak melakukan doa, maka umurnya jadi 70 tahun. Maka ramai di sini yang tersilap faham dalam bab qada mu'allaq. Mereka meyakini takdir itu boleh berubah. Bukan bermakna takdir itu boleh diubah. Bukan bermakna takdir seseorang hamba itu boleh diubah dengan doa. Tetapi doa itu hanya sebab, yang mana dengan doa tersebut boleh jadi kita dapat apa yang kita hajat dan boleh jadi kita tak dapat apa yang kita hajati. Tetapi bukan bermakna doa itu mengubah takdir Allah. Cumanya kita dah sebut tadi, di Lauh Mahfuz ini ditulis sama ada dalam qada mubram ataupun qada mu'allaq. Maka kalau qada mu'allaq ditulis, contoh, ditulis umur Zaid ini, jika dia melakukan doa umurnya 100 tahun. Kalau dia tak melakukan doa umurnya jadi 70 tahun. Maka di sini ditulis juga di Lauh Mahfuz apakah yang akan berlaku setelah itu. Maknanya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai seorang hamba, kita tak tahu takdir kita ni ada ke ditulis qada mu'allaq ataupun tidak. Maka kerana itu kita dah sebut dengan doa boleh jadi kita dapat apa yang kita hajati dan boleh jadi kita tak dapat apa yang kita hajati. Tetapi dalam akidah, bila kita berdoa kita dapat apa yang kita minta, apa yang kita minta itu bukan bermakna Tuhan mengubah takdir, tetapi itulah takdir kita. Allah Ta'ala telah tetapkan di Lauh Mahfuz, kita buat doa dan kita dapat apa yang kita hajati. Bukan bermakna contoh, bukan bermakna kalau saya ni mahu kereta Mercedes, tapi di Lauh Mahfuz ini ditulis, oh Zakwan ni dia dapat kereta kancil je, tapi disebabkan saya minta, maka Tuhan padam di Lauh Mahfuz itu kereta kancil, kemudian ditetapkan kereta Mercedes. Bukan dengan makna itu. Tetapi Lauh Mahfuz ini kita dah sebut tadi ditulis dalam bentuk qada mu'allaq. Maknanya di Lauh Mahfuz ini sudah tertulis. Kalau kita buat doa, umur jadi 100 tahun. Kalau tak buat doa, umur jadi 70 tahun. Tetapi Tuhan telah tentukan apa yang diperlakukan oleh seorang hamba. Maknanya di sini doa itu ada manfaat. Sama ada kalau di Lauh Mahfuz ini ada ketentuan kita dalam bentuk qada mu'allaq, maka boleh jadi dengan doa kita buat, kita dapat apa yang kita hajati, apa yang kita minta daripada Allah. Cumanya di sini kita nak sebut tentang keyakinan bila kita buat doa, jangan kita sangka Tuhan itu dia mengubah takdirnya. Tidak. Ulama kata sekiranya doa itu mengubah takdir Allah, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikalahkan oleh kehendak hamba. Maknanya berlaku kehendak hamba, tak berlaku kehendak Allah. Maka ini kita kena jelas bahawasanya takdir Allah Ta'ala itu tidak berubah. Tidak dapat tidak
semua perkara yang berlaku di dunia ini ia berlaku dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak ulang balik. Ini dari sudut keyakinan. Dari sudut keyakinan kita tak boleh meyakini Allah Taala itu berubah. Kerana berubah ni sifat bagi makhluk. Sebesar-besar tanda bagi makhluk adalah perubahan. Contoh Abang Zamri, mungkin jap lagi nak singgah makan nasi goreng, tiba-tiba isteri call, bang jangan nak lepak kedai kopi balik. Kita pun ubah kehendak kita, tak jadi nak pergi makan nasi goreng. Maka ini bagi makhluk. Adapun bagi Allah bukan sedemikian. Apa yang Allah Taala telah kehendaki maka pasti akan berlaku. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sebahagian anak perempuan baginda ajab, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala perkara yang dikehendaki oleh Allah pada azali maka pasti akan berlaku, dan segala perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah, yakni Allah Taala kehendaki tidak berlaku pada azali, maka pasti tidak akan berlaku. Maka dalam isu ini kena faham baik-baik. Nanti orang tanya kita, ustaz, kalau begitu tak perlu buat doa lah kerana semua perkara telah ditakdirkan. Kita dah sebut tadi, kita tak tahu di Lauh Mahfuz ini adakah tertulis ataupun tidak tentang kita ni qada muallaq. Kita bukan nak sebut tak perlu berdoa, cumanya kita nak sebut dalam keyakinan tak boleh yakin Allah Ta'ala itu berubah. Maka bila kita berdoa, kita dah sebut tadi, boleh jadi kita dapat apa yang kita hajati, kerana di Lauh Mahfuz itu perkara yang rahsia, kita tak tahu. Maka mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita nak ulang balik, doa itu adalah sebab yang boleh jadi kita dapat apa yang kita hajati. Kita belajar akidah, contohnya air. Kita minum air, tapi kita yakin bukan air yang berkuasa menghilangkan haus, tapi Allah Ta'ala. Adakah orang akan tanya, kalau begitu Ustaz, tak payah minum air lah? Tidak, kita nak sebut dari sudut akidah sahaja. Kerana kita yakin tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil daripada hadis bahwasanya takdir Allah Taala itu tidak berubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu rabbi li ummati arba'an fa'atani thalathan wa mana'ani wahidah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi, saya telah memohon daripada Allah agar dikurniakan kepada umatku 4 perkara. Allah Ta'ala, ini Nabi minta daripada Allah dengan 4 benda. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Ta'ala mengurniakan kepadaku 3 tetapi tidak 1. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku memohon daripada Allah dengan 3 perkara, tetapi hanya 2 perkara yang dikurniakan, tidak 1 perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi, yakni 3 benda yang Nabi minta, 2 sahaja, 1 Allah Ta'ala tidak kurniakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sesungguhnya Tuhanku telah berfirman, wahai Muhammad, apa yang telah aku tetapkan maka itu tidak akan berubah. Nabi minta 3 benda, yang 4 itu saya tak ingat, yang 3 je saya ingat. 3 benda ni yang Nabi minta. Nabi minta antaranya tidak dimatikan umat Nabi ni sekaligus. Contohnya Nabi Lut kan, umat Nabi Lut ni yang Jibril cedok dengan sayap ni, kemudian dihempak lalu mati seluruhnya. Dan juga ada umat yang terdahulu yang mana mereka ini diberi, yakni diuji, ditimpakan musibah, yang mana musibah tersebut berpanjangan. Contoh kemarau yang panjang selama 40 tahun. Maka Nabi minta, maka kedua benda ini
Nabi dikurniakan. Tetapi Nabi meminta yang terakhir ini, yang Allah Ta'ala tidak beri, tidak kurniakan, iaitu perpecahan umat. Nabi tak nak umat Nabi ini terpecah seperti mana umat yang terdahulu, tapi terpecah juga. Maka kerana itulah kita kena bersungguh-sungguhlah bila kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawasanya umat Nabi akan terpecah kepada 73 golongan. Maka hanya satu golongan sahaja yang terselamat, iaitu golongan majoriti. Majoriti mereka itu berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita kena betul-betul mempelajari ataupun menekuni akidah ahli sunnah wal jamaah, kerana ulama kata akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah kunci syurga. Yani nak masuk syurga itu kena keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani beriman. Itu syarat untuk dimasukkan ke dalam syurga. Maka hadis ini merupakan dalil bahawa kehendak Allah Ta'ala itu tidak berubah. Guru saya dia kata, jika kehendak Allah Ta'ala itu boleh diubah, maka nescaya kehendak Allah Ta'ala itu berubah disebabkan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun dengan seafdal-afdal permintaan makhluk, iaitu Nabi Muhammad, seafdal-afdal makhluk Nabi Muhammad, kalaulah takdir Allah, kehendak Allah itu boleh diubah, nescaya diubah untuk seafdal-afdal makhluk, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita kena berhati-hatilah. Kita jangan guna ungkapan ataupun perkataan yang membawa kepada makna Tuhan itu berubah. Ada setengah orang ni, dia pergi scan anak dia, dia kata Tuhan tukar pula. Kita tak meyakini benda scan ni, kerana benda tersebut anak dalam kandungan kita ni sebenarnya ia perkara yang ghaib. Kita tak tahu. Kita hanya lebih kurang 50-50 sama ada betul ataupun tidak. Tapi secara pasti kita tak kata pasti. Kemudian bila scan untuk kali ketiga, Tuhan tukar pula. Kita tak menggunakan istilah tersebut seolah-olah Tuhan menukar apa yang dia takdirkan. Kita tak menggunakan istilah tersebut. Kemudian ada satu ayat ini dalam suratul Ra'd ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Maka ayat ini dalam suratul Ra'd ini, ayat ke-39 ini, makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memandamkan apa yang dia telah kehendak dan menetapkan apa yang dia telah kehendak, dan ada pada Lauh Mahfuz, yakni wa indahu ummul kitab. Maka ummul kitab itu maknanya Lauh Mahfuz. Maka ada perkara yang terpadam dan apa yang ditetapkan. Ayat ini bukan bermakna apa yang dipadam itu dan apa yang ditetapkan itu merujuk pada takdir Allah Ta'ala yang azali. Bukan. Makna ayat tersebut bukan maknanya Tuhan memandangkan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Padan dan menetap di sini bukan merujuk kepada takdir Allah yang azali. Bukan maknanya Tuhan mengubah takdirnya. Tetapi ayat ini bermakna tentang malaikat. Malaikat ini, kalau kita pernah belajar satu ayat yang mana ada malaikat yang akan menyaling dari Lauh Mahfuz, yakni pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini malaikat akan menyaling, sehinggalah perkara yang akan berlaku ini pada masa 1 tahun, maka malaikat akan salim di kitab mereka. Maka malaikat ini, seperti yang kita sebutkan tadi, di Lauh Mahfuz ini ada ditulis takdir itu dengan dua bentuk, yakni qadha mu'allaq dan qadha mubram.
Maka apabila malaikat ini dia menyalin ke atas kitab mereka, maka mereka akan tulis qalam muallaq ini kebergantungan sahaja. Tetapi apa yang berlaku setelah itu malaikat tak tulis. Jelas dalam isu ini. Yakni ayat ini mafhumnya Allah Ta'ala memadamkan apa yang dia kehendaki dan Allah Ta'ala menetapkan apa yang dia kehendaki. Maka ayat ini bukan bermakna takdir hamba boleh diubah. Maka Allah Ta'ala memadamkan apa yang dia telah takdirkan, kemudian ditetapkan. Dengan makna takdir Allah itu berubah, bukan dengan makna ini. Tetapi apa yang dipadamkan dan apa yang ditetapkan, maka itu apa yang ada dalam kitab malaikat. Malaikat pada malam Lailatul Qadar, mereka akan menyalim ke atas kitab mereka. Maka ada yang ditulis itu qalam muallaq. Maka yang dipadamkan itu apa yang tidak berlaku, dan apa yang ditetapkan itu adalah apa yang berlaku. Maka pemadaman itu bukan bermakna takdir Allah Ta'ala yang dipadam dan ditetapkan yang baru, tetapi pemadaman dan penetapan itu adalah apa yang ada di kitab para malaikat. Jelas tak isu ni? Kita nak kalau tak jelas kita nak ulang lagi, nak bagi faham. Kerana ada manusia, mereka menggunakan ayat ini dengan cara yang salah. Mereka kata takdir Allah Ta'ala itu boleh ditukar. Maka dia kata, kalau kamu minta majlis, tapi Allah Ta'ala pada awalnya takdir kamu kereta kancil, maka boleh jadi Allah Ta'ala padamkan apa yang dia tulis. Kamu tak dapat kereta kancil yang Allah Ta'ala takdirkan, kemudian ditetapkan apa yang kamu kehendak, maka dapat kereta majlis. Bukan dengan makna ini. Tetapi yang dipadamkan itu adalah apa yang ada pada tulisan malaikat. Yang malaikat akan salim pada malam Lailatul Qadar, sehinggalah satu malam yang 1 tahun. Maka yang dituliskan itu ada qalam muallaq. Maka kita dah sebut qalam muallaq ini ada 2 kan tadi. Contoh, si hamba ini buat doa, maka jadi umurnya 100 tahun. Kalau si hamba tak buat doa, jadi umurnya 70 tahun. Maka yang dipadamkan itu adalah apa yang ada dalam kitab malaikat yang tulis. Maka setelah itu, contoh setelah itu kan, hamba ini dia buat doa, maka dia pun tetapkan apa yang berlaku dan dipadamkan apa yang tidak berlaku. Kerana malaikat ini, mereka ini tidak akan tulis apa yang berlaku setelah itu. Tapi di Lauh Mahfuz, dan ada pada Lauh Mahfuz itu semua yang terpadam dan apa yang telah ditetapkan. Okey, baik. Kemudian kita nak sebutkan juga dalam isu ini benda yang telah kita sebut. Kalau orang tanya kita, semua perkara Allah Ta'ala telah tetapkan dan Allah Ta'ala telah takdirkan. Masuk syurga telah ditentukan, masuk neraka telah ditentukan. Kita jawab yang pertama, benda tersebut adalah benda yang rahsia. Jadi Allah Ta'ala merahsiakan kepada kita. Kita tak tahu perkara tersebut. Maka kita umpamakan seperti seorang petani. Seorang petani ini, apabila dia mulakan tanaman dia tak tahu pun akan membuahkan hasil ataupun tidak. Tapi dia tawakal kepada Allah. Dia mengharapkan tanaman yang dia tanam ini akan membuahkan hasil. Dia tak kata pada awal lagi mungkin turunnya hujan menyebabkan banjir, ataupun hujan tak turun menyebabkan kemarau, ataupun boleh jadi hujan panas yang terik menyebabkan kebakaran pula tanaman dia. Dia tak kata sedemikian, tetapi dia teruskan tanaman dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita, walaupun kita meyakini masuk syurga itu telah ditentukan, masuk neraka itu telah ditentukan, tetapi perkara tersebut adalah perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi walaupun dalam keadaan sedemikian, ke atas kita wajib untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, tinggal yang haram dan buat yang wajib. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan wajib untuk diketahui adalah sama', iaitu
Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu dengan pendengaran yang azali dan abadi. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah mendengar tanpa berhajat kepada telinga atau alat-alat yang lain. Dalil naqli tentang sifat sama' adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Adapun dalil akal tentang sifat sama' ini adalah jika Allah tidak memiliki sifat sama', yakni mendengar, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat tuli, yang mana tuli adalah sifat yang tak layak bagi Allah. Maknanya kita nak sebut secara akal, mesti Tuhan itu bersifat dengan mendengar. Kalau tidak bersifat dengan sifat mendengar, nescaya Tuhan itu bersifat dengan tuli, yang mana sifat tuli tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dan yang seterusnya, antara yang wajib untuk diketahui oleh kita adalah sifat basar, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu dengan penglihatan yang azali dan abadi. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan penglihatan makhluk. Allah taala melihat tanpa berhajat kepada mata atau alat-alat yang lain. Dalil naqli tentang sifat basar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka ayat ini didahulukan ayat yang mengkhabarkan bahawasanya Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Kemudian baru dikhabarkan tentang dua sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ulama kata faedah adalah untuk mengelakkan waham kepada orang awam, adakah sifat Allah taala itu mendengar dan melihat sama dengan Allah. Maka kerana itu didahulukan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu tak sama dengan sesuatu. Maka insya-Allah kita sampai sini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada hari Sabtu minggu keempat. Sampai sini tahlil 3 kali dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.